Assalamualaikum murid-murid 6 Sidik. Apa khabar hari ini? Cikgu harap kamu dah bersedia untuk belajar. Topik pembelajaran kita hari ini adalah persaingan antara haiwan intraspesies dan interspesies dan simbiosis antara haiwan. Bagi memulakan pelajaran, cikgu harap kamu dah bersedia dengan buku teks sains muka surat 61 hingga 66. Jom kita belajar. Murid-murid, apakah maksud persaingan dan bagaimanakah persaingan boleh berlaku? Bagi mengetahui maksud persaingan, cikgu nak ajak kamu menonton 2 video yang cikgu sediakan. Cuba tonton video dengan teliti dan cuba fahami apakah situasi yang sedang berlaku. Pada video pertama, berlaku pergaduhan di antara 2 ekor kanguru jantan. Mengapakah situasi ini boleh berlaku? Ya, situasi ini berlaku kerana kanguru-kanguru jantan sedang berebut pasangan iaitu seekor kanguru betina. Dalam video kedua pula, seekor harimau bintang sedang bergaduh dengan sekumpulan dubur untuk merebut makanan. Berdasarkan situasi tersebut, dapatkah kamu memahami apakah itu persaingan antara haiwan? Persaingan antara haiwan berlaku apabila keperluan asas haiwan menjadi terhad ataupun tidak mencukupi. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan persaingan? Jom kita ikuti sesi pembelajaran seterusnya dengan merujuk maklumat di dalam buku teks kamu. Murid-murid, mari kita perhatikan situasi yang terdapat di dalam buku teks kamu. Tahukah murid-murid apa itu teritip? Teritip adalah sejenis hidupan yang kamu boleh jumpai di batu-batu di pinggir laut. Teritip bersaing untuk mendapatkan kawasan pada permukaan batu yang lembap. Situasi kedua, burung pembangkai saling bersaing untuk mendapatkan makanan mereka. Gambar ketiga pula adalah 2 ekor tupai yang sedang bersaing untuk mendapatkan tempat tinggal yang terhad. Tahukah murid-murid apa maksud terhad? Terhad maksudnya tidak mencukupi. Murid-murid, mari kita rujuk pula gambar rajah seterusnya. Pada gambar rajah keempat, rusa-rusa kelihatan sedang bersaing untuk mendapatkan sumber air yang terhad di dalam habitatnya. Pada gambar rajah kelima, merak-merak jantan sedang mengembangkan bulunya yang cantik dan menarik untuk menawan merak betina. Merak jantan ini bersaing bagi mendapatkan pasangan untuk mengawan. Setelah kita meneliti 5 situasi pada gambar rajah yang diberikan, maka kesimpulan yang boleh kita buat adalah: yang pertama, persaingan berlaku apabila keperluan asas haiwan menjadi terhad atau tidak mencukupi. Dan yang kedua,
Haiwan-haiwan bersaing untuk mendapatkan keperluan asas mereka iaitu makanan, air, tempat tinggal atau kawasan dan pasangan. Jika haiwan yang saling berebut untuk mendapatkan keperluan asas dikenali sebagai persaingan, bagaimana pula haiwan yang saling bekerjasama? Kerjasama di antara haiwan dikenali sebagai simbiosis. Tahukah murid-murid apa itu simbiosis? Simbiosis adalah hubungan rapat antara dua atau lebih haiwan yang saling memberi manfaat antara satu sama lain. Simbiosis boleh berlaku dalam 3 keadaan iaitu mutualisme, komensalisme dan parasitisme. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang 3 jenis simbiosis ini, jom dengar penerangan cikgu. Pernahkah kamu pergi ke kawasan sawah padi? Jika ya, mungkin kamu pernah melihat situasi ini. Burung gembala kerbau sedang bertenggek di belakang kerbau sambil memakan kutu-kutu yang ada di belakang kerbau. Berdasarkan situasi ini, spesies satu iaitu burung gembala kerbau mendapat faedah iaitu makanan, manakala spesies dua iaitu kerbau mendapat faedah kerana dapat mengurangkan rasa gatal di badannya. Keadaan di mana kedua-dua spesies mendapat faedah daripada interaksi ini dinamakan interaksi mutualisme. Mungkin ramai di antara kamu yang memelihara kucing di rumah. Pernahkah kucing kamu mengalami situasi seperti dalam gambar rajah ini? Spesies satu iaitu kucing kerugian kerana mengalami rasa sakit akibat gigitan sengkenit. Spesies dua iaitu sengkenit pula mendapat faedah kerana sengkenit ini mendapat makanan kerana ia menghisap darah kucing. Keadaan di mana satu spesies saja mendapat keuntungan manakala satu spesies lagi mengalami kerugian, ini dikenali sebagai interaksi parasitisme. Pasti kita semua mengenali ikan jerung. Tetapi, adakah kamu tahu spesies ikan yang sentiasa berada berhampiran jerung dikenali sebagai ikan remora? Di dalam situasi ini, spesies satu iaitu ikan remora mendapat manfaat kerana ia mendapat makanan daripada sisa makanan jerung. Manakala spesies dua iaitu ikan jerung tidak mendapat sebarang manfaat atau kerugian daripada ikan remora. Situasi di mana satu spesies mendapat manfaat manakala satu spesies lagi tidak mendapat manfaat atau kerugian daripada interaksi yang berlaku, ini dinamakan interaksi komensalisme. Murid-murid, cikgu telah selesai memberi penerangan tentang 3 jenis interaksi simbiosis. Sebagai kesimpulannya, terdapat 3 jenis interaksi simbiosis yang telah kita pelajari, iaitu interaksi komensalisme, mutualisme dan parasitisme. Cikgu harap kamu dapat memahami penerangan yang cikgu berikan. Sekian, sampai di sinilah topik pembelajaran kita hari ini. Cikgu ucapkan selamat belajar. Jumpa lagi.